Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya kita dapat meneruskan muzakarah kita berkaitan dengan kitab Qasasul Anbiya, dan alhamdulillah kita telah sampai kepada kisah Nabi Lut alaihi salam. Pengajian kita juga menggunakan kitab Qasasul Anbiya ataupun kisah nabi-nabi yang dikarang oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi alhamdulillah, sekiranya merujuk kepada buku terjemahan, kita dah sampai ke muka surat 337. Sebelum ni kita telah ceritakan bagaimana susur galur Nabi Lut alaihi salam. Kemudian kita telah menceritakan bentuk-bentuk penentangan daripada umat Nabi Lut alaihi salam, bagaimana penolakan keras mereka yang kita anggap sebagai tidak beradab, sesuatu yang di luar adab yang tidak sepatutnya berlaku antara seorang umat kepada nabinya. Kemudian kita telah ceritakan bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak menurunkan azab kepada umatnya di suatu masjid, atau lebih tepat lagi di masjid Bani Umayyah. Jadi alhamdulillah, kita ada beberapa slot lagi berkaitan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam. Yang pertama iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran berkaitan kisah Nabi Lut ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Nabi Lut alaihi salam, iaitu dua orang utusan, untuk memberitahu kepada Nabi Lut alaihi salam yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengazab umat Nabi Lut alaihi salam. Kemudian plot yang kedua pula, kita akan ceritakan bagaimana sesuatu peringatan ataupun suatu khabar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita adalah melalui perantaraan, bukan secara direct. Hanya hamba-hamba Allah yang tertentu sahaja pun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam perjalanan Isra Mi'raj. Baik, yang ketiga kita akan ceritakan juga satu kisah bagaimana dalam siri-siri kisah dakwah Nabi Lut alaihissalam ini, bagaimana perjuangan Nabi Lut alaihissalam untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Satu cabaran yang sukar untuk dilalui oleh orang biasa-biasa seperti kita ini, iaitu bagaimana isteri Nabi Lut alaihissalam itu sendiri menjadi penentang ataupun menjadi pembelut kepada perjuangan Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan bayangkan. Jadi itu 3 perkara yang kita akan ceritakan. Kalau tak sempat, kita sambung pada kuliah yang seterusnya, insya-Allah. Baik, kata pengarang, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kedatangan para malaikat setelah memberitahu Ibrahim alaihissalam dan mengkhabarkan kepadanya bahawa kaum Lut akan dibinasakan pada malam ini, iaitu pada malam datangnya 2 orang malaikat. Mereka, iaitu para malaikat pun meninggalkan Ibrahim untuk menemui Nabi Lut alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia tak terus azab kaum Nabi Lut. Bahkan dia datangkan 2 orang ataupun 2 yang menyerupai manusia untuk bertemu dulu dengan Nabi Lut alaihissalam, untuk memberitahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun asib. Dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut alaihissalam, maka Nabi Lut merasa duka cita dengan kedatangan mereka. Adakah Nabi Lut tak gembira dengan kehadiran 2 malaikat ini? Tidak. Nabi Lut gembira dengan kedatangan 2 malaikat ini, merasa dimuliakan, tetapi merasa duka cita atas khabar yang dibawa oleh 2 malaikat tadi. Jadi siapa tak sedih, tuan-tuan? Kita dalam menyampaikan dakwah kepada umat, tapi dalam masa yang sama dakwah kita diuji dengan dugaan dan cabaran. Akhirnya kita diberitahu yang mana mad'u kita, orang-orang yang selama ini kita sampaikan dakwah itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita boleh misalkan pada hari ini, mungkin mad'u kita kawan-kawan kita sendiri, mungkin jiran tetangga kita sendiri, mungkin sahabat handai, ataupun mungkin ibu bapa atau anak-anak menantu kita sendiri. Bila kita ingatkan solat, puasa dan sebagainya, kita bagi peringatan yang baik terhadap seseorang, tetapi peringatan tersebut tidak diambil positif, malah ditolak dan lebih dahsyat lagi ditentang. Tuan-tuan bayangkan, akhirnya na'udzubillah min zalik, Allah datangkan petanda kepada kita, orang-orang yang kita dakwahkan tersebut pergi dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita paling takut, tuan-tuan. Sebab tu Nabi Lut alaihi salam ni tadi dia merasa duka cita, wa dhaqa bihim zar'a, merasa duka cita akan pengkhabaran yang dibawa oleh 2 malaikat tadi. Sebab mereka tidak mahu menerima dakwah Nabi Lut alaihi salam. Wa qala hadza yaumun asib, sambil berkata, Nabi Lut berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan. Itu tuan-tuan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut, setelah para malaikat itu, iaitu siapa, tuan-tuan? Jibril, Mikail, meninggalkan Ibrahim alaihissalam, maka mereka mendatangi
negeri Sodom dalam rupa pemuda yang sangat tampan. Mereka bukan datang dalam keadaan yang menakutkan, ataupun datang dalam keadaan yang tidak menguji ataupun menambah ujian kaum Nabi Lut tadi. Bahkan mereka datang dalam bentuk rupa paras yang sangat tampan, yang mana menyebabkan kaum Nabi Lut ini akan merasa teruja, bernafsu untuk bertemu dengan dua malaikat tadi. Sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala atas kaum Lut tadi. Itu dia. Datangnya malaikat-malaikat ini adalah untuk menguji kaum Nabi Lut itu sendiri, dan untuk menegakkan hujah atas diri mereka. Maka mereka pun datang bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam ketika matahari tenggelam. Maka ketika itu Nabi Lut merasa sangat takut, merasa sangat khawatir, tuan-tuan, untuk menyambut para malaikat yang datang tadi. Maka akan didahului oleh orang lain kerana menyangka bahawa mereka adalah manusia biasa. Itu dia. Seterusnya Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq berkata sangat berat ujiannya. Itu dia. Menafsirkan ayat tadi, wa qala hadza yaumun asib. Kerana Nabi Lut ni tahu betapa beratnya ujian yang datang. Dahlah kaumnya ni tadi suka dengan lelaki-lelaki yang handsome-handsome. Datang pula malaikat ini dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang disukai oleh kaumnya. Maka Nabi Lut merasa khawatir, merasa takut. Macam mana cara nak melindungi para tetamu yang datang pada malam tersebut daripada kaumnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini kepada orang-orang lelaki yang datang ke tempat tersebut, datang ke bandar tersebut. Orang luar yang datang ke tempat tersebut, kalau handsome sikit, cantik sikit, rupawan sikit, habis. Semuanya diperlakukan dengan yang tidak sepatutnya oleh kaum Nabi Lut itu sendiri. Namun Lut melihat suatu yang tidak mungkin dielakkan. Maka dalam keadaan khawatir tersebut, Nabi Lut tetap merasa tak boleh. Memang perkara ni sukar untuk dilindungi daripada kaum Nabi Lut. Baik. As-Suddi berkata, para malaikat pergi daripada tempat Nabi Ibrahim menuju ke negeri Lut. Mereka datang ke negeri tersebut pada waktu tengah hari. Kalau kita, macam mana kita nak suruh orang datang ataupun tetamu datang ke rumah kita tengah hari buta, maka susah nak lindung daripada orang lain. Orang akan nampak siapa yang datang ke rumah kita. Seterusnya As-Suddi berkata lagi, sesampainya mereka di sungai di negeri Sodom, mereka bertemu dengan puteri Lut. Tuan-tuan ingat lagi tak siapa nama puteri Lut? Dia ada seorang anak perempuan yang bernama Zagrata dan seorang lagi bernama Raisa. Yang kakak namanya Raisa, yang adik namanya Zagrata. Maka bila sampainya malaikat ke tempat ataupun satu sungai di dalam negeri Sodom itu, mereka terus tuju kepada anak perempuan Nabi Lut ini. Dan dia bertanya, malaikat-malaikat ini bertanya kepada Raisa dan Zagrata ini, Raisa dan Zagrata, ada tak tempat untuk kami singgah? Takdir Allah, mereka jumpa dulu dengan anak Nabi Lut ini, tak jumpa dengan orang lain. Maka mereka bertanya pada anak Nabi Lut ini, ada tak tempat untuk kami singgah? Ya. Kedua-duanya jawab. Anak Nabi Lut ini jawab, ya, ada tempat bagi kamu untuk kamu singgah. Tapi jangan kamu masuk sebelum aku datang lagi kepada kamu. Maknanya apa tu, tuan-tuan? Maknanya ada perkara yang cuba diselindung, ada perkara yang cuba nak diselamatkan kepada kedua-dua tetamu ini. Maknanya anak Nabi Lut ini tahu apa implikasi yang akan berlaku kepada kedua tetamu ini sekiranya kaum Nabi Lut nampak. Tetapi
Dia tak tahu yang kedua-dua ini adalah malaikat. Dia tak tahu. Baik. Lalu dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan jika kaumnya memperlakukan mereka dengan tidak wajar. Atau kata pengarang. Jadi tahulah Zaghra dan Raisa ini apa bakal berlaku kepada kedua-dua pemuda ini sekiranya mereka masuk dalam keadaan Raisa dan Zaghrata tidak lindung kedua-dua ini. Baik. Lalu dia menemui ayahnya dan berkata, wahai ayah. Zaghra dan Raisa ni dia pulang dulu. Ada tetamu nak datang, jadi dia balik ke rumah dulu. Dia tanya dulu dengan ayah dia, wahai ayah, ada beberapa pemuda yang datang ingin bertemu denganmu di pintu masuk kota. Dia tanya dulu dengan ayah dia, dia cerita dulu dengan ayah dia. Kemudian dia kata lagi, aku tak pernah tengok wajah yang lebih tampan dari wajah mereka. Dan yang penting, jangan engkau biarkan kaummu, ayah, mengganggu mereka dan mempermalukan kedua pemuda ni. Apa kata Nabi Lut ketika itu? Okay, biarkan kami menerima tetamu tersebut. Maknanya Nabi Lut terima kedua-dua pemuda ini sebagai tetamu. Dan yang penting, tak ada seorang pun yang tahu kedatangan kedua-dua pemuda ini kecuali isteri Nabi Lut alaihissalam. Ini balik kepada cerita penentangan secara terang-terangan seorang isteri terhadap misi ataupun gerakan dakwah seorang suami untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Tuan-tuan bayangkan, kita sama contohnya, kita ada anak, kita ada saudara mara, kita ada sahabat andai, jiran tetangga dan sebagainya. Okay? Kita nak nasihat pada orang, kita nak menyampaikan sesuatu yang baik, nak menyampaikan kata-kata yang baik pada orang, tetapi yang menjadi penentang, yang menjadi batu penghalang adalah isteri kita sendiri. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita hadapi keadaan tersebut, satu je saya nak tanya, adakah kita kuat? Adakah kita kuat untuk meneruskan perjuangan kita? Kita je yang boleh jawab, orang lain tak boleh jawab. Tuan-tuan bayangkan, okay? Ni nak bulan puasa ni, dah sedia ni, nak qiyamul lail dan sebagainya. Abang ni malam-malam nak pergi mana sebenarnya? Padahal kita dah pakai kopiah, pakai jubah wangi-wangi, kan? Bawa Quran, pakai serban, bawa tasbih dan sebagainya. Abang ni nak pergi mana sebenarnya ni? Itu dia zaman fitnah, tuan-tuan. Macam cerita Pak Makmun, bawa tasbih, bawa apa, rupanya semua ni dengan tongkat-tongkat baling ke longkang. Itu di zaman fitnah, tuan-tuan. Dah cantik dah pakai serban dan sebagainya. Itu dia bentuk penentangan. Itu satu contoh yang tak baik lah. Tapi nak katanya ini contoh yang baik. Kita dah azam bulan Ramadan ni nak qiyamul lail. Bulan Ramadan ni nak isi masa lapang kita dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, bertasbih dan sebagainya. Isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tetapi malangnya yang menjadi penghalang, yang menjadi ataupun yang downkan motivasi kita, orang terdekat kita sendiri, mungkin isteri, mungkin anak-anak. Itulah yang berlaku kepada Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan bayangkan, okay? Nanti kita cerita satu slot berkaitan dengan isteri Nabi Lut alaihissalam. Kemudian pengarang berkata lagi, tanpa diketahui oleh seorang pun kecuali isterinya. Zaghra dan Raisa, Zaghrata dan Raisa tak ada masalah. Dia dah pesan awal-awal dengan pemuda tersebut, malaikat tadi tu, jangan datang rumah aku selagi mana aku tak datang untuk kali yang kedua untuk bawa kamu berdua ke rumah. Maknanya dia cuba nak jaga kedua pemuda ini daripada diganggu-gugat oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Malangnya sampai ke rumah, yang tahu kedua pemuda itu ada di rumah Nabi Lut hanya isterinya sahaja. Baik.
Lalu isteri Lut alaihissalam keluar menemui kaumnya dan berkata, nampak tuan-tuan bayangkan, di rumah kami, di rumah Lut, ada beberapa lelaki yang sangat tampan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Lantas kaumnya beramai-ramai datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Allah SWT cakap apa? Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Kaum Nabi Lut ini bukannya itu kali yang pertama. Sebelum-sebelum ni mereka dah lakukan perbuatan yang sama. Datang je pemuda tampan, datang je orang yang cantik, handsome sikit ke kampung tersebut, habis diperlakukan dengan perlakuan yang tidak sepatutnya. Jadi apa yang mereka buat terhadap kedua tetamu Nabi Lut ini bukanlah yang pertama. Allah kata wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Mereka dah biasa melakukan perkara tersebut. Jadi apalah sangat dua pemuda yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Jom kita ramai-ramai datang rumah Nabi Lut alaihissalam, sebab kita nak buat sesuatu pada kedua pemuda tersebut. Ada riwayat mengatakan habis digoloknya pintu rumah Nabi Lut alaihissalam, maknanya datang seolah-olah binatang buas yang nak makan daging. Berebut-rebut datang, aku nak masuk dulu. Tak ada, aku dulu. Masing-masing berebut. Dua pemuda tampan tadi tu, yang sebenarnya adalah malaikat. Tetapi Nabi Lut dengan hikmah, tu dia. Kita masih lagi ada, orang kata, norma-norma dalam dakwah ini. Walaupun dalam keadaan yang sangat genting, kita masih ada lagi peluang-peluang untuk kita cuba berlembut. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Tuan bayangkan, Nabi Lut berkata, wahai kaumku, haula'i banati. Siapa? Zagrata dengan Raisa. Dalam keadaan yang sangat berkecamuk tu, Nabi Lut tu tak cakap, wahai kaumku, tu dua orang tu anak aku tu, Zagrata ada, Raisa ada. Okey? Hunna atharu lakum. Mereka lebih suci bagi kamu. Jadi daripada kamu berebut yang sesama jenis ni, tu anak aku tu ada, kenapa kamu nak rebut yang ni? Ada yang lebih cantik, ada yang lebih suci bagi kamu untuk kamu kahwin. Kalau hari ini kita ditawarkan macam tu, laju anak Nabi, siapa tak nak tu? Anak Nabi. Tetapi nak katanya, ya Allah, jangan kata anak Nabi lah. Kalau sekarang ditawarkan anak Pak Imam pun kita rasa, kita yang paling layak kan. Anak kat rumah dah berderet pun kita rasa saya yang paling layak untuk anak Pak Imam kan. Tetapi ini anak Nabi. Nabi sendiri yang offer anak dia. Nak katanya kaum Nabi Lut ini begitu dahsyatnya mereka menolak kebiasaan, menolak fitrah, sampai seorang Nabi menawarkan dua orang anak, bukan satu tuan-tuan, dua tuan-tuan. Pilih mana satu yang nak. Tetapi tetap ditolak oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Malang sekali tuan-tuan. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam membimbing mereka untuk mendatangi isteri-isteri mereka yang secara syariat merupakan putri-putri Lut. Kedudukan seorang Nabi bagi umatnya ibarat ayah bagi anak-anaknya, sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis. Sebelum saya baca hadis ni, Nabi gunakan apa tuan-tuan? Ya qaum, wahai kaumku. Haula ni untuk satu yang jauh. Haula'i banati. Maknanya Nabi menggunakan kata itu semua anak aku. Haula'i banati. Jadi ada yang mengatakan, riwayat yang mengatakan Zagrata dan Raisa tu. Ada yang pula yang menyatakan Nabi menggunakan kata ganti nama ayah untuk Zagrata dan Raisa. Itu pandangan. Tapi nak ceritanya bahawasanya Nabi Lut alaihissalam memang dia bersungguh offer kepada kaum Nabi Lut yang berebut-rebut nakkan dua pemuda tadi tu supaya balik kepada fitrah. Kahwinlah dengan perempuan. Bukan Nabi tak tahu mereka tu dah ada isteri dan sebagainya.
Tetapi Nabi Lut tetap nak mengajak mereka tu supaya buat benda yang betul. Itu dia. Baik, kata Nabi SAW ketika menceritakan kisah ini pada sahabat-sahabat, apa kata Nabi SAW? Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Nabi Lut alaihissalam sambung lagi. Tadi dia dah pujuk, tak nak. Akhirnya Nabi cakap apa? Fattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu buat sewenang-wenangnya terhadap tetamu aku ni. Kemudian Nabi tanya lagi, Nabi Lut alaihissalam tanya lagi kepada kaum dia, alaisa minkum rajulun rasyid. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak, berakal, yang memberi nasihat? Alaisa minkum rajulun rasyid. Tak adakah di antara kamu ni bijak sikit, gunakan otak sikit, atau istilahnya. Baik, kata pengarang lagi, ini ayat yang tadi saya bacakan daripada surah Hud, ini merupakan larangan bagi mereka untuk tidak melakukan kekejian yang tidak layak untuk mereka kerjakan. Kemudian ungkapan di atas juga sebagai persaksian Nabi Lut alaihissalam bahawa tidak ada seorang pun di antara mereka ataupun kaum Nabi Lut ini yang memiliki pegangan hidup dan tidak ada seorang pun yang memiliki kebaikan. Kata pengarang lagi, semuanya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang kuat yang fajir, dan orang-orang kaya yang kafir. Ini kata pengarang. Hal inilah sebenarnya yang hendak didengar oleh para malaikat sebelum mereka menanyakan kepada Lut. Maka kaumnya, semoga laknat Allah menimpa mereka, menjawab ungkapan Nabi Lut, mereka yang telah memerintahkan sesuatu dengan lemah lembut. Kemudian Allah SWT berfirman lagi dalam ayat yang ke-79 surah Hud, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab. Siapa mereka, tuan-tuan? Kaum Nabi Lut. Nabi dah cakap tadi, kahwin dengan anak aku, tak nak. Kemudian Nabi cakap lagi, dalam ramai-ramai ni takkan tak ada orang yang pandai, yang guna otak sikit, supaya bijak sikit. Akhirnya kaum Nabi Lut jawab, sesungguhnya engkau, laqalu laqad alimta, sesungguhnya engkau telah pun tahu, ma lana fi banatika min haqq, bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuan kamu. Anak perempuan siapa ni, tuan-tuan? Anak perempuan Nabi Lut alaihissalam. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ini kaum Nabi Lut kata balik pada Nabi Lut, wa innaka la ta'lam, dan sebenarnya engkau sedia tahu apa yang kami kehendaki. Datanglah perempuan macam mana sekalipun, cantik macam mana pun, anak siapa sekalipun, anak seorang Nabi, tuan-tuan, datanglah macam mana sekalipun rupa dia, minta maaf, kami tak ada hajat pun terhadap anak kamu. Maknanya kami tak bernafsu pun terhadap anak kamu. Senang kata, kami tak bernafsu pun terhadap perempuan. Tuan-tuan bayangkan, hari ni ada tak yang macam ni? Maaf cakap, ada. Sebelum ni dalam pengajian yang lalu kita dah ceritakan kenapa Allah masih tidak mengazab umat Nabi Muhammad SAW. Nabi dah doa. Di mana? Itulah dia, Masjid Bani Umayyah. Dah doa di situ. 3 permintaan Nabi minta. 2 Allah kabulkan. 1 Allah tak beri alamat atau tanda yang mana Allah kabulkan. 1 apa, tuan-tuan? Ingat balik tak? 1 Nabi doa supaya umat dia ni tidak mati dalam keadaan kebuluran. Sebab tu Allah dah janji umat Nabi Muhammad Allah tak akan uji dengan kebuluran. Yakin kita pada Allah, apa pun yang berlaku sekarang ni, kurang tu, kurang ni, minyak naik, tepung naik,
bawang naik dan sebagainya, kita kena yakin Nabi dah doa, Allah tak akan uji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebuluran. Tidak, insya-Allah. Kita yakin dengan doa Nabi, dan Nabi dah diberi tanda, diberitahu oleh Allah SWT yang itu kabul. Kemudian doa yang ketiga, ingat lagi tak doa yang kedua bang? Doa yang kedua apa tuan-tuan? Doa yang kedua apa? Yang pertama tadi Nabi Nabi doa supaya umat Nabi Muhammad ini tidak diuji dengan kebuluran. Yang kedua, Nabi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan azab, ataupun senang kata tidak diazablah. Itu memang Nabi minta dengan Allah SWT. Inilah yang ketiga, Nabi minta, Allah tak nampakkan pada Nabi SAW bahawa doa yang ketiga itu dikabulkan. Sebab tu hari ini berlaku apa dia? Fitnah. Ya Allah, janganlah campur adukkan, okay? Janganlah engkau uji umat aku ini dengan fitnah. Yang tu Nabi memang tak nampak Allah kabulkan doa tersebut. Jadi hari ini macam-macam fitnah, macam-macam fitnah yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-samalah kita mendepani cabaran tersebut, mendepani cabaran tersebut, yang mana ianya akan berlaku, tapi kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita supaya tidak tenggelam dalam keadaan fitnah tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Seterusnya, Nabi Lut berkata lagi, InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangguh dulu. Tangguh dulu ya. Tangguh dulu ke terus. Stop kan? Tu. Stop, tangguh dulu. Baca dah. Ada kejadian kereta meletup di bau dia punya asap. Jadi kita doakan mudah-mudahan selamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Mudah-mudahan orang dalam tu selamat lah, insyaAllah. InsyaAllah. Oh tak ada. Ya Allah. Baik, kita mudah-mudahan kita doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik lah, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung balik. Baik. Jadi bila umat Nabi Lut alaihissalam ni bagi tahu kepada Nabi Lut, engkau dah tahu apa yang kami nak, engkau dah tahu kecenderungan nafsu kami ke arah lelaki atau perempuan, engkau dah tahu wahai Nabi Lut. Tapi tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh Nabi Lut tu seolah-olah tidak mendatangkan apa-apa kesan pada mereka. Akhirnya Nabi Lut berkata, "Lau annali bikum quwwah
au awi ila ruknin syadid. Sampai Nabi merasa tak boleh lah, kita dah guna cara lembut, kita dah guna cara yang berhikmah, dah cakap baik-baik, tak dengar juga. Akhirnya Nabi kata, kalaulah lau anna li bikum quwwah, kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu, au awi ila ruknin syadid, atau aku dapat bertumpu ke sesuatu tempat bertahan yang kuat dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu. Ini orang kata dah mula Nabi Lut hilang sabar lah, dah cakap baik-baik, tak nak dengar. Apa kata pengarang? Nabi berharap sekiranya memiliki kekuatan atau pembela atau anggota keluarga yang menolongnya atas perbuatan kaumnya, nescaya dia akan menimpakan azab yang sesuai dengan apa yang mereka ucapkan di atas. Tuan-tuan bayangkan, ni semua ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pertikaikan Nabi ni seorang yang penyabar, Nabi ni tidak layak untuk kita mempersoalkan perkara tersebut. Situasi tersebut mungkin menyebabkan Nabi Lut alaihissalam merasa mereka ni tak nak dengar apa pesanan-pesanan ataupun apa dia nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Nabi SAW berkata pada sahabat-sahabat ketika menceritakan slot ataupun plot yang ni. Apa kata Nabi SAW? Rahmatullahi ala Lut. Nampak positifnya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Lut AS. Tidak dikata apa, tidak bagi dia, tak kata apalah Nabi Lut AS, kenapa Nabi Lut tidak bersabar dengan keadaan. Tidak. Tetapi Nabi Muhammad SAW, dia kata apa? Rahmatullahi ala Lut. Semoga Allah merahmati Nabi Lut AS. In kana ya'wi ila ruknin syadid, yakni Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kata-kata Nabi Lut AS tadi menunjukkan bahawasanya Nabi Lut ni berlindung kepada, kalau dalam hadis ni, ruknin syadid ni ialah tiang yang kuat. Sebenarnya kata-kata tadi tu menunjukkan Nabi Lut AS tu sebenarnya nak minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Allah Azza wa Jalla. Fama ba'asallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sarwatin min qaumi. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dari kalangan yang mulia dari kaumnya. Makna kata tuan-tuan, dalam keadaan yang genting ini, kata-kata Nabi Lut alaihissalam tadi bukanlah bermaksud untuk Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab, tidak, tetapi lebih kepada kesabaran, minta sabar, kemudian minta supaya Allah kuatkan hati Nabi Lut alaihissalam supaya tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada kaum Nabi Lut. Buktinya apa? Buktinya bila kedua pemuda datang tadi membawa khabar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab kaum Nabi Lut, adakah Nabi Lut gembira? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Waqala wadaqa bihim zar'a. Nabi sedih. Nabi Lut sedih. Nabi Lut merasa duka cita sebab kaumnya akan diazab. Jadi nak ceritanya di sini, Nabi Lut sebenarnya bukanlah orang kata minta supaya kaumnya diazab. Cuma dia memerlukan sedikit motivasi supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatannya melalui katanya, in kana ya'wi ila ruknin syadid. Sesungguhnya Nabi Lut alaihissalam ni berlindung kepada tiang yang kuat, iaitu Allah Azza wa Jalla. Maknanya Nabi Lut alaihissalam ni dia memerlukan kekuatan. Dikuatkan lagi, fama ba'asallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sarwatin min qaumi. Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi melainkan dari kalangan yang paling mulia dalam kaum tersebut. Tu dia tuan-tuan. Jadi insya-Allah kuliah yang akan datang kita akan ceritakan bagaimana hebatnya, bagaimana mencabarnya
perjuangan Nabi Lut alaihissalam ini seorang Nabi yang menyampaikan ataupun risalah Allah Subhanahu Wa Taala demi menegakkan kalimah Allah, tetapi yang menjadi batu penghalang ataupun yang senang kita kata menjadi pembelotnya ialah isterinya sendiri. Dan dalam Al-Quran diceritakan juga ada 3, 2 isteri Nabi dan seorang lagi ialah isteri kepada musuh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan cari siapa dia 3 isteri tersebut. Kena bocor rahsia sekarang. Akan datang kita cerita. Akan datang kita cerita. Aku paraya. Okey, kita ceritalah sikit. Baik. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan ialah isteri Nabi Nuh alaihissalam. Isteri Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua isteri Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga siapa tuan-tuan? Kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Siapa dia tuan-tuan? Isteri Nabi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu. Siapa imra'atuhu tu? Isteri Nabi, isteri Abi Lahab. Hammalatal hatab, tukang angkat bahan bakar di akhirat. Tuan bayangkan, Allah dah ceritakan, Allah dah bagi tahu yang isteri Abu Lahab ini sebagai salah seorang yang bawa bahan bakar untuk menyalakan api neraka. Wal-iyasubillah, na'udzubillah min zalik. Jadi itu dia 3 isteri-isteri Nabi dan seorang isteri kepada musuh Nabi Muhammad SAW yang menjadi penentang kepada gerakan dakwah. Jadi insya-Allah kita jumpa pun selepas raya. Jadi selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan Ramadan dan Allah lindung hati kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya sepanjang bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kekuatan iman kita untuk menambahkan amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala hajat-hajat kita dengan asbab taatnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kuatnya iman kita dalam nak menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan nak menjaga daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sepanjang Ramadan ini akhirnya menjadi madrasah. Selepas Ramadan dan Syawal dan seterusnya, kita akan jadi seorang hamba yang taat, seorang hamba yang kuat, seorang hamba yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengajak orang buat kebaikan dan sentiasa membuat kebaikan, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Allahu akbar.